TV KPM. Selamat sejahtera Cik Faizi. Cik ni siapa cik? Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya wakil daripada GO yang ingin menyampaikan sedikit bantuan untuk meringankan beban Cik Faizi yang sedang berada dalam kesusahan. Ya ke? Syukur, Alhamdulillah. Sudilah menerimanya. Ya, bantuan apa ni? Cik. Adalah sedikit bantuan Weh, ada keperluan kicap. harian. Ya. Weh, Boleh ada buah rem. Ya, boleh digunakan. Terima kasih cik. Terima kasih cik. Anak-anak! Anak-anak! Kita dapat bantuan anak-anak. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi bersama-sama dengan anda sekarang ini. Terima kasihlah kepada semua yang sudi menonton Didik TV dan kita harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang dan sentiasa fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini Abang Fizi tak keseruangan bersama-sama dengan kita iaitu Cikgu Ahmad Hawari daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara, Perak. Apa khabar cikgu, sihat ke cikgu? Baik, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fizi apa khabar? Saya bertambah baik di samping cikgu. Ya, bagus. Baiklah, kita juga bersama-sama dengan jurubahasa kita iaitu Cikgu Nur Rasmawati daripada SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Dan hari ini seperti biasa kepada anda yang sedang menonton kita sekarang ini, kita nak belajar apa cikgu hari ini cikgu? Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan moral tingkatan 5, unit 8. Ya. Iaitu penglibatan diri peneraju komuniti. Baik, penglibatan diri peneraju komuniti. Baiklah, kita hari ini juga ditemani oleh adik-adik Abang Fizi sekarang ni yang juga daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput, Perak. Cikgu boleh kenalkan cikgu siapa yang bersama-sama dengan kita di studio sekarang ni cikgu? Boleh Fizi. Yang cantik manis di sana dengan dandan rapat adalah Trisha. Hai Trisha. Baik, cantik orangnya. Baik, dan yang di sini yang nampaknya telah diadun dengan gemerlapan wajahnya ialah Privin. Privin, apa khabar? Dan yang cantik manis di bawah pula yang bersama dengan kita pada hari ini lah Komiki. Hey, lambai sikit. Oh, mungkin dia punya talian agak ada gangguan sikit. Ya, mungkin dibawa angin bayu ketika itu. Baik. Dan kita bersama dengan seorang lagi yang putih juga dengan cahaya yang gemerlapan bersama dengan Pugalendi. Hai Pugalendi. Hai. Baik, mereka berempat akan bersama-sama dengan Abang Fizi dan juga anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Baiklah Cikgu Hawari, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau boleh Cikgu terangkan tentang standard pendidikan kita Cikgu. Okey, terima kasih kepada Fizi. Ya Cikgu. Okey, murid-murid yang berada dengan cikgu dalam talian dan juga yang berada di rumah, pada hari ini kita akan fokuskan pada 3 perkara penting. Yang pertama ialah menyeraikan contoh-contoh program komuniti yang bersama-sama kita laksanakan dengan GO dan NGO. GO ini ialah dipanggil badan kerajaan, sementara NGO pula adalah badan bukan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Baik cikgu. Yang kedua, kita nak pastikan murid-murid yang berada dengan kita dalam talian dan juga yang berada di rumah untuk mengenal pasti cara-cara melaksanakan program komuniti bersama-sama dengan GO dengan NGO ini. Dan yang ketiga ialah meramalkan implikasi kurang penglibatan dalam program komuniti yang dilaksanakan bersama-sama dengan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan ini. Inilah standard pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini, Fizi. Baik cikgu. Faham cikgu. Yang seterusnya cikgu? Seterusnya, kita akan bercerita tentang konsep pembelajaran pada hari ini, iaitu
Penglibatan diri sebagai peneraju komuniti ini ialah mengupas mengenai penglibatan diri individu itu sendiri sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai sukarelawan dalam apa-apa program yang dilaksanakan oleh GO dengan NGO, di mana mereka yang terlibat akan memikul tugas sebagai individu yang melaksanakan tugasan kemasyarakatan seperti membantu perkara-perkara yang dialami oleh masyarakat yang berbentuk bencana-bencana. Seterusnya, Baik, cikgu. ini mesti dilaksanakan bersama-sama dengan badan kerajaan, GO atau Government Organisation dengan izin, atau pertubuhan bukan kerajaan dengan izin non-government organisation, iaitu mereka-mereka ini, pihak-pihak inilah yang akan memastikan kelangsungan aktiviti komuniti yang dilaksanakan dalam bentuk kemasyarakatan. Seterusnya, Ya, cikgu. sumbangan pembangunan komuniti dan perubahan ini akan berlaku kepada anggota masyarakat. Ini bukan sahaja berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga dalam bentuk kehidupan masyarakat itu sendiri. Di sini, Fizi, ingin saya jelaskan bahawa program komuniti yang akan dilaksanakan ini sebenarnya akan memberikan impak yang sangat besar kepada individu yang melibatkan diri. Kerana kita ingin melahirkan warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekeliling. Tidak kiralah perkara itu berlaku di antara rakan, dalam kalangan rakan, anggota keluarga, masyarakat atau bangsa atau negara. Di mana program komuniti ini sebenarnya berfungsi untuk memastikan bahawa setiap anggota masyarakat mempunyai peranan, mempunyai kepedulian untuk membantu orang lain dari segi kelangsungan hidup. Di mana kita boleh menyatakan dalam kurungan iaitu kebajikan orang lain. Kita mampu, kita tolong. Kita tak mampu, kita kongsi. Yang itu yang dimaksudkan dalam program konsep pembelajaran kita pada hari ini. Okey, itu saja Fizi tentang konsep pembelajaran pada hari ini. Okey, yang seterusnya cikgu. Apa yang cikgu nak kongsikan dengan semua penonton-penonton Didik TV KPM sekarang cikgu? Okey, harapan saya kepada penonton-penonton yang berada dengan kita pada hari ini ialah melalui pembelajaran hari ini, saya harap terdetik kepada diri anda untuk menjadi anggota sukarelawan untuk membantu orang lain. Tambahan pula, kita sedang melalui fasa-fasa dengan pelbagai wabak penyakit yang memerlukan kita berganding bahu menjadi sukarelawan untuk membantu orang lain dan meringankan beban orang lain sekiranya kita mampu. Baiklah. Sekarang ni Abang Fizi nak tanya di kalangan 4 orang adik-adik Abang Fizi ni. Okey, boleh nyatakan kepada Abang Fizi tak apa aktiviti komuniti yang pernah kalian buat bersama dengan masyarakat ataupun penduduk setempat? Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Ada ke? Okey, Trisha. Silakan Trisha. Saya pernah melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong yang telah pun dianjurkan oleh rukun tetangga penduduk saya. Nampak tak itu komen daripada adik Trisha kita. Baiklah, nampaknya semuanya berkobar-kobar bersemangat cikgu. Tapi sebelum tu kita kena rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, ditemani oleh Cikgu Hawari kita daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara, Perak pada hari ini, dan kita akan belajar tentang penglibatan diri peneraju komuniti pendidikan moral tingkatan 5. Baiklah Cikgu Hawari, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Fizi. Ya Cikgu. Okey, kita teruskan dengan standard pembelajaran yang tadi telah saya nyatakan, iaitu di mana contoh-contoh program komuniti yang dilaksanakan bersama-sama dengan badan kerajaan, dengan badan bukan kerajaan atau GO dan NGO. Yang pertama,
yang biasanya kita lihat ialah dari segi bantuan fizikal. Bantuan fizikal ini ialah satu bentuk sumbangan kesukarelawan yang berbentuk membaik pulih infrastruktur atau rumah yang dialami kerosakan. Contohnya yang ketika berlakunya banjir, ribut taufan dan sebagainya. Tanah runtuh. Yes, tanah runtuh. Kemudian pembinaan prasarana awam. Contohnya mungkin di komuniti tersebut tidak mempunyai hentian untuk menunggu bas dan tidak mempunyai saliran perparitan yang baik. So itu semua ada di bawah prasarana awam yang boleh diberikan sumbangan secara percuma tanpa mengharapkan apa-apa bantuan daripada pihak kerajaan. Yang ketiga ialah menambah baik infrastruktur. Yang ini di mana mungkinlah di komuniti tersebut kerajaan belum menyediakan taman permainan. Dengan inisiatif badan-badan kerajaan, badan bukan kerajaan, mereka mampu menyediakan infrastruktur ini kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah pembangunan pelancongan. Yang ini adalah berkaitan dengan program Inap Desa. Pembangunan Inap Desa inilah adalah berkaitan dengan kawasan peranginan yang diadakan di kawasan-kawasan kampung terutamanya yang mempunyai pemandangan-pemandangan yang indah, mempunyai alam sekitar yang belum diteroka tetapi dijadikan Inap Desa. Yang kedua ialah berkaitan dengan perusahaan kecil dan sederhana di mana kita membantu meningkatkan dari segi kadar promosi untuk program-program kesukarelawanan yang itu di mana membuat tembikar contoh, membuat daripada anyaman rotan contoh. Itu contoh-contoh yang kebanyakan kita boleh lihat di Sabah dan Sarawak dan kita juga melihat di perkampungan masyarakat Bumi Putera asli kita di negara kita ya. Yang ketiga adalah sistem tagal. Mungkin orang akan tertanya sistem tagal ni apa? Sistem tagal ialah satu sistem di mana untuk menjaga biosfera yang dilaksanakan di Sabah. Di mana dari segi bahasa Sabah dipanggil bumbun yang membawa maksud jangan. Jangan bermaksud kawasan itu tidak boleh diteroka melampaui tahap yang mencemarkan alam sekitar. Oh, jangan. Yes, maksud jangan. Maksudnya kebanyakannya ialah menjaga aliran sungai yang berada di sekitar Sabah Sarawak yang memberikan impak sangat positif. Baik, cikgu. Ini contoh gambar yang diambil daripada sumber buku teks pendidikan tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan membaik pulih rumah di mana ini kita pergi panjat bumbung rumah orang secara sukarelawan tetapi mestilah menjaga keselamatan diri diutamakan. Yang ketiga adalah bantuan kemanusiaan. Yang inilah yang paling popular yang terkandung dalam aktiviti kesukarelawan di mana ramai remaja dan individu yang terlibat sebagai sukarelawan di mana mereka juga terlibat dalam bentuk memberikan bantuan dari segi tenaga, dari segi hikmat nasihat dan program tabung bencana di mana aktiviti ini remaja-remaja akan membawa tabung secara rumah ke rumah untuk mendapatkan bantuan sumbangan kewangan tanpa dipaksa kerana nama pun sukarela dan remaja-remaja ini tahu tentang bagaimana kita nak membuat sesuatu aktiviti dengan meminta belas kasihan orang lain kerana kita nak bantu orang lain. Kita tidak ada perasaan malu di sini kerana segalanya namakan aktiviti sukarelawan. Okey. Yang keempat adalah kelestarian alam. Yang ini ialah berkaitan dengan aktiviti kitar semula. Sebab kita lihat kawasan-kawasan di komuniti kebanyakannya mempunyai sampah sarap yang tidak terurus. Pihak kerajaan menyediakan rutin kutipan sampah secara berkala. Sekiranya pada hari tersebut jadual yang kutipan pihak berkala tidak berlangsung, inilah perlunya sukarelawan yang membantu pihak kerajaan untuk membersihkan kawasan komuniti daripada segala kekotoran. Indah di mata, indah di jiwa. Okey, yang kedua ialah penanaman pokok. Penanaman pokok ini biasanya dilaksanakan di kawasan-kawasan yang sungai-sungai yang besar. Di mana aktiviti ini juga dilaksanakan secara bergabung dengan NGO bergabung dengan menanam pokok-pokok untuk menjadi satu tebasan untuk mengelakkan berlakunya banjir sebagai contoh. Okey. Yang ketiga ialah penempatan haiwan liar. Haiwan liar ni kita tahu dengan perubahan cuaca mereka akan keluar daripada habitat yang sebenar dan masuk ke kawasan, ke kampung-kampung dan kawasan komuniti yang mungkin akan membahayakan individu atau masyarakat yang berada di komuniti tersebut. So penempatan haiwan liar ini adalah dengan bantuan membina sangkar-sangkar untuk melindungi haiwan liar ini. Yang kelima,
Ini contoh gambar ya daripada buku Teks Pendidikan Moral tingkatan 5, iaitu bantuan banjir. Yang kelima ialah program kesihatan. Yang pertama ialah menderma darah. Program ini dijalankan oleh pihak hospital secara bulanan, ada juga tahunan, meminta sukarelawan-sukarelawan hadir ke hospital untuk mendermakan darah. Di mana dengan menderma darah ini kita dapat membantu masyarakat yang memerlukan, yang mempunyai kekurangan darah. Contohnya yang terlibat dengan kemalangan jalan raya. Yang kedua ialah menderma organ. Menderma organ ini ialah satu perjanjian di antara yang hidup, yang selepas dia mati, dia akan memberikan organnya kepada yang memerlukan. Paling popular tentang derma organ ni ialah buah pinggang. Yang ketiga ialah kempen anti dadah. Kenapakah kempen anti dadah terlibat dengan program sukarelawan? Kerana dadah ialah musuh nombor 1 negara. Sukarelawan-sukarelawan yang berada di negara kita boleh mempromosikan agar masyarakat atau individu tidak terlibat dengan gejala dadah ini. Yang keenam pula, Fizi, ialah murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, ialah aktiviti riadah dan rekreasi. Aktiviti riadah dan rekreasi berkaitan dengan aktiviti sukan secara ringan-ringan, juga terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan. Di mana yang pertama adalah larian amal, di mana semua pihak boleh terlibat secara percuma tanpa memberikan yuran penyertaan, kerana dengan penglibatan ini, selain itu kita dapat memastikan masyarakat menjaga kesihatan. Yang kedua ialah sukan nikah komuniti. Yang ini ialah biasanya dilaksanakan di kampung-kampung, di mana dilaksanakan secara gotong royong. Kemudian selepas saja dilaksanakan program riadah ini, dia berlakulah aktiviti-aktiviti yang seterusnya seperti makan ramai-ramai, masak sama-sama, di mana aktiviti sukarelawan ini berjaya mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan komuniti itu. Oh, dia rewang ya? Yes. Yang ketiga ialah lawatan muhibah, di mana setiap kampung boleh ke kampung lain untuk secara sukarelawan untuk memberikan bantuan ataupun membuat lawatan kepada kampung-kampung dan boleh melihat apakah dialami kesusahan oleh kampung-kampung tersebut. Fizi, ya cikgu. Saya telah pun menerangkan ini salah satu gambar, iaitu daripada buku Teks Tingkatan 5 yang berkaitan dengan larian amal. Dan kita mempunyai masa seterusnya untuk aktiviti pengukuhan bersama dengan 4 pelajar ini. Okey, ada syarat-syaratnya. Okey cikgu, apa syaratnya cikgu? Murid-murid saya yang berada dalam talian atau yang berada di rumah. Tapi yang ini khas kepada yang berada dalam talian. Ingat, anda hanya diberikan masa lebih kurang 1 minit untuk kongsikan pendapat anda melalui gambar yang anda lihat yang terpampar di skrin, di papan layar di depan mata anda. Boleh? Jelas? Jelas cikgu. Sila angkat tangan jelas kepada cikgu. Baik. Okey, good. Okey, jom kita mulakan 1 minit daripada sekarang. Dan Fizi perlu memilih siapakah yang akan memilih nombor ini. Baik, saya kena pilih ya. Baik, saya rasa Pervin. Awak nak nombor berapa, Pervin? Saya nak nombor 3. Nombor 3, cikgu. Okey. Pervin, nombor 3. Saya tolong tekankan, Fizi. Silakan, cikgu. Okey. Pervin, nombor 3. Ini untuk Pervin. Silakan, Pervin. Berdasarkan gambar tersebut, kongsikan apakah contoh aktiviti sukarelawan yang sedang berlangsung ataupun yang anda lihat di gambar. 1 minit dari sekarang. Silakan. Contoh aktiviti yang saya dapat lihat di gambar tersebut ialah membaiki pulih rumah. Hal ini bukan sahaja dapat membaiki pulih rumah seseorang. Ya. Baik, cikgu. Selain itu, kita juga akan lebih sayang akan harta benda dan gejala vandalisme dapat dikurangkan. Okey, terima kasih Privin. Adakah Fizi nak memberikan bintang kepada jawapan Privin? Cikgu rasa berapa bintang yang layak untuk Privin, cikgu? 1 bintang. 1 bintang untuk Privin. Tepukan kawan-kawan. Baik, tepuk ramai-ramai. Baik, kita nak tanya pula. Okey, Trisha. Trisha boleh pilih apakah gambar yang awak mahu. Silakan, Trisha. Gambar nombor 5. Nombor 5, cikgu. Baik, gambar yang kelima, kita lihat gambar apakah itu. Baik. 1 minit bermula dari sekarang. Silakan, Trisha. Gambar ini berkaitan dengan aktiviti riadah, iaitu larian amal.
Okey, kita dapat pupuk semangat kekitaan antara satu sama lain dan juga dapat menyihatkan tubuh badan kita. Itu saja. Cikgu dapat memupuk semangat kekitaan antara satu sama lain dan juga kesihatan, cikgu. Ya. Jadi saya kata memupuk perpaduan dan menjaga kesihatan. Jawapannya munasabah. So, Fizi rasa nak bagi berapa bintang? Saya rasa cikgu berapa, cikgu? Saya pun berikan 1 bintang. 1 bintang untuk Trisha. Baik. Bukan senang dapat bintang ni. Tepuk kawan-kawan. Baik, yang seterusnya abang nak pilih Pugel. Okey. Baik. Pugel, awak pilih gambar yang keberapa? Silakan. Wahai Kedua, abang. Gambar yang kedua. Baik. Senyum yang manis Pugel ni. Baik, 1 minit bermula dari sekarang. Kelestarian alam. Terdapat sebagai contohnya gotong royong, penanaman pokok, penempatan haiwan terbiar dan aktiviti kita semua. Aktiviti-aktiviti ini dapat menceriakan kawasan persekitaran kita serta menjaga kebersihan alam sekitar. Apabila kita mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti ini, kita dapat menjumbang tenaga kita untuk memajukan kebersihan dan persekitaran penduduk kita. Sekian, terima kasih. Cikgu, bagaimana cikgu dengan jawapan dan juga pandangan daripada adik saya Pugel ni, cikgu? Pugel ni telah menyatakan sekian, terima kasih, dah tamat. Okey, saya terima juga jawapannya. Saya berikan dia 1 bintang. 1 bintang untuk Pugel. Baik, tinggal lagi seorang lagi. Siapa seorang lagi tu? Kita silakan si cantik manis Kome. Kome, gambar yang keberapa Kome? Silakan. Gambar kedua. Gambar kedua, cikgu. Gambar kedua telah dipilih. Telah pun dipilih. Gambar yang lain? Silakan adikku. Keempat. Gambar keempat, cikgu. Gambar keempat? Adakah... Okey, baik. Okay. Gambar keempat. Silakan Komeki 1 minit dari sekarang. Gambar yang ditunjukkan ini berkaitan dengan pembangunan pelancongan. Antara contoh aktiviti pembangunan pelancongan adalah program inap desa, sistem tanggal, perusahaan kecil dan sederhana. Antara kesan yang pembangunan pelancongan akan implikasikan terhadap negara ialah pembangunan pelancongan ini akan menarik minat pelancong untuk datang ke negara kita kerana aktiviti ini banyak memberi manfaat kepada penduduk-penduduk lokal untuk menunjukkan keistimewaan negeri masing-masing di Malaysia. Sekian, terima kasih. Sangat hebat jawapan daripada Kome. Sangat memberangsangkan, cikgu. Tapi yang ni, kali ni saya berikan Fizi untuk berikan bintang kerana kita belajar sama-sama pada hari ini. Fizi berikan berapa bintang untuk Komeki? Okey, cikgu bagi, kalau cikgu bagi berapa, cikgu? Okey, kalau saya berikan Komeki 1 bintang juga. 1 bintang. Baik. Itulah dia. Nampaknya Pugel, Kome, Trisha dan juga Pervin dah ada 1 bintang. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Macam mana, okey tak tu? Rasa semua dah minum air. Sekarang ni waktu untuk kita fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Hawari daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara, Perak. Hari ini kita belajar tentang pendidikan moral tingkatan 5, penglibatan diri peneraju komuniti. Baiklah,
Cikgu Awadi, teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu, Terima kasih, silakan. Biji. Cikgu harap murid-murid yang berada dalam talian dan yang berada di rumah setia bersama cikgu sehingga selesai pembelajaran. Kita teruskan kepada topik seterusnya, di mana kepada standard pembelajaran seterusnya ialah cara-cara melaksanakan program komuniti bersama-sama dengan Badan Kerajaan GO atau Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Yang pertama, perkara pertama yang murid-murid yang berminat atau individu yang berminat yang berada di luar sana mestilah mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Hubungi GO dan NGO sekiranya berminat. Anda boleh juga melayari laman sesawang rasmi yang terdapat di internet. Sekiranya anda berminat, anda selidik dahulu apakah yang anda minat, kemudian anda terus boleh mendaftarkan diri. Semuanya secara percuma, tidak dikenakan bayaran. Yang kedua ialah menyokong dasar dan program komuniti secara aktif. Maksudnya sekiranya anda tidak mempunyai apa-apa komitmen kerja, kenapa tidak anda melibatkan diri sebagai sukarelawan dan terus membantu pihak-pihak yang memerlukan. Yang kedua, mungkin anda mempunyai komitmen dengan kerja atau anda sedang belajar, anda boleh menyertai secara berkala. Bermakna anda boleh menyertai aktiviti-aktiviti ini di waktu petang contohnya, atau di waktu malam kepada murid-murid yang bersama dalam talian dengan cikgu yang berada di rumah pula, mestilah dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga. Yang ketiga adalah memberikan sumbangan keperluan asas. Kita mempunyai lambakan pakaian-pakaian yang lama yang tidak kita gunakan. Selama ini mungkin kita kumpul, kita buang ataupun kita bakar. Apa salahnya kita bungkus elok-elok dan kita berikan kepada mereka yang memerlukan. Kerana ada pakaian yang kita pakai yang masih lagi elok, yang boleh digunakan pakai oleh orang ataupun golongan yang tidak mampu. Yang kedua ialah makanan dan minuman. Yang ini juga adalah salah satu bentuk aktiviti, contoh cara-cara kita nak menunjukkan bahawa kita orang yang peduli tentang kesusahan orang lain ialah kita berkongsi makanan, kita berkongsi minuman. Sama ada dengan jiran kita sekalipun yang kita boleh lihat mereka berada dalam keadaan yang susah. Yang keempat adalah berkaitan dengan promosi dan tularkan di media massa atau media elektronik tentang aktiviti-aktiviti bantuan yang kita boleh menarik minat orang lain untuk sertai kita. Kita mempunyai media sosial seperti WhatsApp, kita mempunyai Facebook, Twitter dan pelbagai media massa untuk kita tularkan tentang cara-cara kita untuk melibatkan diri sebagai sukarelawan. Sama juga dengan media elektronik yang mana kita punya telefon bimbit. Anda boleh mewar-warkan atau tularkan kepada rakan-rakan atau keluarga tentang aktiviti sukarelawan ini. Yang seterusnya, anda semua bersama dengan cikgu ke ni yang dalam talian? Cuba lambai tangan. Cikgu tak kat seorang-seorang ke ni? Ya, cikgu. Okay, kami bersama dengan cikgu. Ya, cikgu. Yang kelima, menggalakkan ahli keluarga atau rakan. Kita tarik minat ahli keluarga kita untuk sama-sama menyumbangkan tenaga, idea dari bentuk fizikal, kemahiran untuk kita bantu orang lain. Mungkin abang kita pakar dalam membaik pulih rumah. Why not? Ataupun maaf, dengan izin, kenapa tidak kita meminta bantuan abang kita untuk membaik pulih rumah rakan kita yang rosak akibat ditiup oleh angin yang kuat. Kemudian membawa rakan bersama-sama. Membawa rakan bersama-sama dalam aktiviti sukarelawan akhirnya akan mendisplaykan diri rakan kita dan kita juga akan mengeratkan hubungan. Kerana aktiviti sukarelawan ini adalah lahir dari perasaan kasih sayang, perasaan ingin tahu, empati dalam diri kita kerana kita mengalami ataupun merasai kesusahan orang lain. Yang seterusnya, yang keenam ialah memberi sumbangan kepakaran. Macam saya ceritakan tadi, setiap orang mempunyai kemahiran, kepakaran dalam pelbagai bentuk. Ada orang yang boleh membantu dari segi motivasi, dari segi pengucapan awal, memberikan semangat. Ada juga pihak individu yang mahir dalam ICT, di mana mereka boleh mencipta aplikasi-aplikasi untuk menarik minat orang lain untuk mewar-warkan aktiviti sukarelawan kepada orang ramai. Seterusnya dari segi aspek komunikasi juga sama penting, di mana kita mampu menarik minat orang lain untuk bersama-sama kita menyertai aktiviti sukarelawan ini. Yang seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran. Di sini maksud saya ialah setiap orang mempunyai pengetahuan dalam bidang masing-masing, di mana kita boleh menggunakan kemahiran atau pengetahuan ini untuk membantu NGO dengan NGO ni untuk membuat pelbagai aktiviti atau program-program dalam pembangunan komuniti ini. Okey.
Seterusnya, kita akan pergi kepada aspek seterusnya, yang aspek terakhir dalam pembelajaran kita pada hari ini, Fizi. Ya, cikgu. Warna merah dalam talian, cikgu berikan warna merah di sini ialah cikgu tak suka. Cikgu tak suka orang yang tidak terlibat dengan aktiviti sukarelawan. Sebab cikgu bagi warna merah. Merah ini ialah warna garang. Betul? Betul, cikgu. Betul ke tidak? Cuba lambai kalau betul. Cuba lambai ke cikgu? Okey, good. Jangan lambai turun balik pula Okey. Yang pertama, Baik, cikgu. golongan yang memerlukan bantuan sukar mendapat pembelaan. Di mana orang yang tidak mahu melibatkan diri dengan sukarelawan akan menyebabkan berlakunya kematian. Orang yang sepatutnya menerima bantuan terbiar tanpa dijaga atau dijaga kebajikannya. Akhirnya terbiar dan meninggal. Itulah. Yang kedua, kesihatan tidak terjaga. Ada individu-individu yang mempunyai tidak mempunyai sanak saudara, sebenarnya hidup sendirian, sebatang kara, yang memerlukan bantuan kita sebagai sukarelawan untuk peduli kepada kesihatan mereka. Yang kita perlu bantu mereka. Sekiranya tidak terlibat, inilah kesan dia. Kesihatan dia terus tidak terjaga dan kita juga tidak mampu lagi menjumpa dengan golongan-golongan yang telah berusia, yang sebenarnya sakit dan meninggal begitu saja. Sedangkan mereka juga mampu memberikan sumbangan kepada negara. Kemudian masalah sosioekonomi. Apabila kepedulian ini tidak diambil kira, maka masalah sosioekonomi akan semakin teruk, di mana akan wujudnya golongan-golongan yang mempunyai kesusahan dalam kehidupannya. Yang kedua ialah generasi baru terjebak dengan tingkah laku antisosial, di mana apabila tidak terlibat dengan sukarelawan, dia tak tahu tentang kesusahan orang lain. Betul. Yang dia tahu tentang pentingan diri dia sendiri. Dia akan bersikap individualistik, di mana norma masyarakat selama akan terhakis, di mana dia tidak tahu nak berbahasa dengan cara yang baik dengan orang lain. Kerana aktiviti sukarelawan ini memupuk cara kita berkomunikasi dengan baik dengan orang yang susah. Kerana bila kita ingin membantu, kita mesti menggunakan nada suara yang lebih bersopan. Kemudian budaya hedonism menguasai diri, di mana budaya hedonism ini ialah budaya keseronokan. Ramai remaja pada masa kini terlepas dengan budaya hedonism, ya Fizi, di mana mereka ingin keseronokan semata-mata. Mereka tidak mahu peduli tentang kesusahan orang lain. Yang ketiga ialah suka akan pemberontakan atau melanggar undang-undang. Suka sengaja melanggar undang-undang kerana mereka tahu bahawa aktiviti-aktiviti sukarelawan ini tidak membawa apa-apa kepada mereka. Sedangkan aktiviti sukarelawan ini adalah memupuk nilai kepedulian dalam diri, jati diri seseorang untuk membantu orang lain. Bila kita melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan, kita dapat mengikis perasaan penting diri kita terhadap diri kita sendiri. Maksudnya kita peduli dengan orang lain, mewujudkan sikap nilai kerjasama. Yang ketiga ialah manusia bersikap individualistik, di mana mereka tidak lagi mengambil peduli tentang masalah komuniti. Dia hidup sendirian, dia tidak kisah apa yang berlaku kepada jiran dia. Dia tidak kisah apa yang berlaku kepada rakan dia. Dia tidak kisah apa yang berlaku kepada keluarga dia sendiri, kerana mempunyai sikap individualistik ini. Kemudian tiada sikap empati dalam diri. Kalau dia melihat kesusahan, dia akan tutup mata dua-duanya, dia akan buat tak nampak depan mata. Dan yang ketiga ialah tanggapan bahawa hubungan sama manusia tidak penting. Yang penting adalah diri dia sendiri. Ini salah. Hidup mesti bermasyarakat. Aktiviti sukarelawan dan juga GO dengan NGO ini sebenarnya adalah membentuk masyarakat yang bersatu padu. Yang keempat, jurang sosial semakin meluas, di mana golongan berada sahaja diutamakan. Ini sangat bahaya. Aktiviti sukarelawan akan mengikis sifat tamak. Apa yang kita ada, kita kongsikan. Kalau semua berkumpul pada seseorang tanpa dikongsi, akhirnya orang yang susah tidak dapat merasa apa-apa. Yang keempat, jurang sosial semakin meluas, di mana golongan berada sahaja yang diutamakan. Contohnya, mungkin golongan yang kurang berada tidak pernah merasai ayam goreng, di mana kita yang selalu makan ayam goreng, orang lain tak pernah merasa. Kita perlu kongsi, jangan makan seorang-seorang. Okey. Yang kedua adalah wujudnya diskriminasi. Diskriminasi ismin kita bermaksud di mana kita suka melihat perbezaan dengan orang lain. Kita tidak mahu memperjuangkan kebersamaan. Apabila kita suka melihat perbezaan, maka implikasinya ialah keamanan terus tidak dapat dibangunkan dalam sesebuah negara. Kemudian hubungan kemasyarakatan akan terjejas apabila tiadanya orang yang tidak peduli kepada masyarakat, tidak peduli kepada apa yang berlaku kepada orang lain.
Seterusnya, kelestarian alam sekitar terabai, di mana ekosistem juga terjejas. Orang tidak akan peduli apa yang berlaku kepada sungai. Orang akan tidak peduli apa yang berlaku kepada hutan, pembakaran terbuka. Orang tidak peduli tentang habitat, tidak peduli tentang di manakah binatang-binatang liar ni akan tinggal, di manakah binatang yang akan dibiarkan. Mereka tidak peduli. Maka ia akan memberikan kesan yang sangat besar kepada alam sekitar, dan penyakit berjangkit juga akan menular di mana kita tidak jaga kebersihan. Kerana aktiviti NGO dengan NGO juga ialah memperjuangkan tentang bagaimana kita melestarikan alam sekitar. Ya, cikgu. Yang keenam, beban kerajaan dalam pembangunan komuniti meningkat. Ini bermaksud sebagai contoh tadi, sekiranya sampah sarak yang berluat luasa buang merata-rata tempat tanpa dijaga atau dibersihkan, maka kerajaan perlu menanggung kos untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Sebagai golongan sukarelawan, kita punya peranan untuk mengumpul sampah dan membersihkan kawasan komuniti kita sendiri. Yang kedua, ialah tiada lagi sokongan masyarakat kerana orang tidak peduli apa yang berlaku kepada orang lain. Dan yang ketiga ialah kos pembangunan akan meningkat, dan pihak kerajaan perlu menyediakan pelbagai lagi alat untuk menjaga alam sekitar. Maka saya telah pun jelaskan tentang kedua perkara, iaitu yang pertama tentang cara-cara melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. Yang kedua tadi ialah tentang implikasi sekiranya tidak melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. So saya rasa murid-murid yang dalam talian jelas ya apa yang cikgu jelaskan tadi. Kalau jelas boleh berikan tang kepada cikgu. Jelas tak? Angkat je ni kawan-kawan. Semuanya jelas, cikgu. So kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya. Ya. Di mana aktiviti dekat aktiviti 1. Refleksi minda. Wow. Silakan, boleh cikgu. Fizi bacakan untuk cikgu soalannya. Baik, soalan pertama, remaja pada hari ini beranggapan bahawa penglibatan diri dalam program komuniti tidak memberi manfaat. Berikan hujah anda. Soalan ini Fizi, saya ambil daripada buku teks KPM tingkatan 5 halaman 111, di mana ia menguji tahap pemikiran murid untuk memberikan idea secara spontan untuk menjawab soalan ini. Baik. So yang ini pilihannya dan keempat mereka yang berada dalam talian perlu menjawab. Dan pilihannya saya berikan kepada Fizi untuk memilih, dan setiap peserta hanya diberikan masa 1 minit setengah. Baik, saya memilih Ko Meki. Silakan cikgu. Ko Meki. Silakan Ko Meki, 1 minit dari sekarang berikan hujah anda. Silakan Meki. Pertama sekali, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Manfaat dan kepentingan penglibatan diri dalam program komuniti merupakan suatu hakikat yang wajar diterima. Salah satu manfaat ialah melalui penglibatan dalam program-program komuniti, remaja dapat membantu untuk meringankan beban dan membantu menyelesaikan krisis yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh rakyat. Terutama melalui transaksi bayaran. Hal ini akan memastikan bahawa setiap golongan rakyat, tidak kira status sosial atau ekonomi, akan dijaga kebajikan mereka dan tidak dipinggirkan. Selain itu, penglibatan diri dalam program komuniti juga bermanfaat kerana remaja yang menjadi sukarelawan dapat peluang untuk membina diri sebagai seorang individu yang berempati dan serba boleh. Hal ini demikian kerana remaja dapat pendedahan kepada pelbagai jenis situasi apabila mereka menjadi sukarelawan. Melalui pendedahan ini, mereka akan belajar cara menyelesaikan konflik dan masalah. Secara tidak langsung, penglibatan dalam program komuniti juga akan menyumbang kepada pembangunan negara. Terima kasih Meki, jawapan yang sangat hebat tadi. Dan cikgu harap jawapan Meki juga adalah mewakili rakan-rakan lain yang berada dalam talian tadi. Dan sebenarnya Faizi, ya, cikgu. Meki telah mewakili yang lain untuk mendapatkan 2 bintang juga kepada yang lain. 2 bintang. Gitu dia. Seterusnya adalah contoh cadangan jawapan cikgu. Ini contoh cadangan jawapan, kamu boleh lihat. Nanti cikgu akan beritahu bagaimana kamu nak mendapatkan jawapan ini. Nanti kita di akhir pembelajaran kita, cikgu akan beritahu di mana kamu nak dapatkan ini. Antara contoh bagaimana anda nak membina jawapan, di mana setiap jawapan contoh cadangan mesti ada pengenalan, mesti ada fakta, huraian dan contoh, dan adanya penutup. Okey, ini contohnya. Okey, saya harap kamu faham tentang bagaimanakah untuk menjawab soalan esei dalam pembelajaran pendidikan moral untuk pada hari ini. Cikgu, berapa bintang yang kita nak hadiahkan kepada Meki ni, cikgu?
Meki tadi dapat 2 bintang. Okey. Dia mewakili rakan-rakan lain dan rakan-rakan lain juga mendapat 2 bintang setiap seorang. Yeay! Baiklah, sementara Abang Fizi nak melukis bintang ni, kita kena rehat seketika, kita kembali. Selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, ditemani oleh Cikgu Hawari kita. Hari ini kita belajar tentang pendidikan moral tingkatan 5, penglibatan diri peneraju komuniti. Baiklah Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita Cikgu. Okey, pembelajaran seterusnya ialah kita nak memohon kepada murid-murid kita berkongsi secara pantas di mana mereka hanya diberikan masa 30 saat. Apakah yang telah mereka pelajari sepanjang pembelajaran pada hari ini? Kita mulakan dengan siapa Cikgu? Kita mulakan dengan Komeki dahulu. Komeki, silakan. Komeki yang cantik, silakan. Pada hari ini, saya dapat belajar dan mengenal pasti contoh program komuniti, cara melaksanakan program komuniti dan implikasi kurang penglibatan dalam program komuniti. Itu jawapan daripada Meki Cikgu. Dan apakah yang anda rasai Komeki selepas anda mengetahui benda-benda tersebut, perkara-perkara tersebut? 10 saat dari sekarang. Saya rasa teruja dengan aktiviti-aktiviti dan contoh-contoh yang diberi oleh cikgu dan saya rasa macam saya pun nak melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Kalau Meki nak, abang pun nak. Baik. Terima kasih Komeki. Seterusnya kita perlukan perkongsian apa yang diperoleh daripada Privin. Silakan. Privin, silakan. 30 saat dari sekarang. Silakan. Saya daripada pembelajaran hari ini, saya dapat simpulkan bahawa remaja memainkan peranan yang dominan dalam komuniti dan setiap remaja haruslah melibatkan diri dalam program komuniti. Okey, Itu daripada ringkas, Privin padat, juga. boleh. Baik. Seterusnya kita berikan peluang pula kepada Trisha. Silakan Trisha. Kongsikan. 30 saat daripada sekarang. Trisha. Pada sesi pembelajaran hari ini, saya dapat mengenal pasti contoh-contoh program komuniti dan cara-cara melaksanakan program komuniti. Selain itu, saya juga dapat mengenal pasti impak kurang penglibatan diri dalam program komuniti. Secara konklusinya, setiap rakyat Malaysia haruslah melibatkan diri dalam program komuniti supaya dapat melahirkan generasi akan datang yang produktif dan serbaguna. Terima Baik. kasih Trisha. Bagus sekali jawapannya Hebat. ya Fizi. Hebat. Dan yang terakhir daripada Pugendi. Silakan 30 saat dari sekarang. Silakan Pugel. Dalam sesi pembelajaran ini, saya memahami bahawa golongan remaja ialah tonggak utama negara. Golongan remaja harus mengembeling tenaga untuk melibatkan diri dalam program komuniti dan menunjuk komitmen yang tinggi kepada kerajaan untuk meningkatkan taraf masyarakat dan harus memupuk semangat patriotik. Baik, terima kasih kepada Pugel. Walaupun ada sedikit masalah teknikal dekat situ Cikgu. Okey Fizi, nampaknya mereka semua telah pun memberitahu kepada saya mengenai apa yang telah mereka pelajari. Kita buat refleksi pelajaran daripada saya sendiri. Silakan Cikgu. Yang pertama ialah remaja perlulah melibatkan diri dalam program komuniti, merasai pengalaman sebagai sukarelawan dan mampu bantu kehidupan orang lain. Perlulah menjadi empati kepada kesusahan orang lain. Yang kedua ialah rebutlah peluang melalui program kesukarelawanan yang dianjurkan oleh GO dan NGO di Malaysia, membantu program anjuran pihak kerajaan ke arah kemakmuran dan keharmonian. Sumbanglah idea anda dan kemahiran untuk program komuniti di tempat tinggal anda. Yang ketiga ialah kegagalan menyertai dan menyokong program komuniti akan melahirkan individu yang tiada sifat empati. Program komuniti akan melahirkan masyarakat yang selalu berterima kasih dan bersyukur. Penglibatan dalam program komuniti dapat mewujudkan jalinan kerjasama yang erat dan kehidupan yang sejahtera. Murid-murid sekalian yang berada dalam talian dan juga berada di rumah,
ingatlah bahawa sebagai seorang remaja dan individu warga negara, kita mestilah menjadi seorang individu yang menyokong program-program komuniti yang dianjurkan oleh GO dan NGO demi kemakmuran dan kesejahteraan negara Malaysia. Itulah dia rumusan daripada Cikgu Hawari kita. Baik Cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan kawan-kawan saya dalam talian ni Cikgu? Okey, prestasi keseluruhan yang berada dalam talian pada hari ini saya berikan 5 bintang. 5 bintang. Baik Cikgu, mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita ni yang terlepas, yang baru saja menonton. Alamak, dah nak habis ke? Dah nak habis lah ni. Boleh rujuk di mana Cikgu kalau nak cari bahan-bahan ulang kaji Cikgu? Okey, bahan-bahan ulang kaji yang sentiasa berlaku dalam Didik TV, anda boleh dapatkan bahan di KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, Perkasaku, dalam ATV dan sumberku.moi.dl.edu dan .my. Yang tertera di bawah ini. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Hawari kita daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara Perak yang sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Puan Norasmawati daripada SMK Abdul Samad Kelang Selangor. Terima kasih kepada adik-adik saya Pugel, Komeki, Trisha dan juga Pravin yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan anda jangan ke mana-mana, okey? Teruskan fokus dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.